Bismillahirrahmanirrahim. Bila ada rakaman mula nak betul kopiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kursi ni. Tu kursi ni rasa je. Rendah tu sekejap. Dia tak apa sebab yang duduk pun makam rendah. Saya patut saya perasan di kursi ni boleh setting Tapi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Betul malam ni Ustaz Hairul tak sihat. Ustaz Hairul Nur Muhammad. Dia tak sihat, mudah-mudahan syafahullah, Allah berikan kesembuhan kepada dia. Kebetulannya saya ni sekarang ni dalam tempoh bertenang sikit sebab banyak surau-surau ada yang dia struktur balik, masjid yang susun balik jadual. Jadi ada yang macam malam ni jadi kosong. Kebetulannya sebab masjid yang sepatutnya masjid kedua belum mula lagi. Jadi dapatlah ganti. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat di sebalik pertemuan ini. Dan tuan-tuan, hari ini hari yang saya kira sejuk, dan Allah uji kita sedikit. Rahmat yang diturunkan ni Allah uji kita sikit, sebahagian tempat naik air kita tengok dan kita harapkan tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dia tidak berat sehingga menyebabkan kehilangan nyawa dan sebagainya. Apapun mudah-mudahan apa sahaja yang Allah berikan kepada kita, seperti mana yang selalu kita sebut, pandanglah dia dengan mata iman. Semoga kita sentiasa bermuhasabah diri, sentiasa mengharap kebaikan dan sabar di atas apa sahaja ujian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin wa nahnu 'indahu. Abdullah bin Amr bin al-As, dia kata Nabi SAW satu hari bersabda. Ketika mana Nabi bercakap itu, ketika mana Nabi bersabda itu, wa nahnu 'indah, kami duduk bersama dengan baginda. Apa kata Nabi? Tuba lil quraba. Satu kalimah yang biasa kita dengar. Ada riwayat-riwayat yang lain yang Nabi SAW sebut Islam itu bermula dengan asing, kemudian akan kembali terasing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing itu. Tapi hadis ini riwayat Imam Ahmad, kata Nabi tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Faqila, maka dikatakan, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man al ghuraba ya Rasulullah, siapakah dia orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Kata Nabi, orang-orang yang asing ini adalah unas. Unas ni jamak kepada nas, orang-orang yang salih, salihun, orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Fi unasi su'in kathir, yang mana orang-orang saleh ini berada di tengah-tengah orang yang jahat yang ramai. Duduk di tengah-tengah orang-orang yang su' ni jahat, kathir, ramai pula.
Lalu kata Nabi SAW, may ya'sihim, daripada kalangan manusia yang ada di keliling mereka itu, yang menentang mereka, yang tak mau ikut ajakan kebaikan mereka itu lebih ramai daripada yang mau untuk mentaati mereka. Tuan-tuan, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Mengingatkan kita bahawa kita, tuan-tuan, semakin menghampiri zaman itu. Sedikit demi sedikit kadang-kadang kita lihat bagaimana dalam dunia kita hari ini, orang-orang yang cuba mengkumandangkan seruan-seruan kebaikan, seruan-seruan islah ini kadang-kadang dipandang pelik. Kadang-kadang orang yang buat salah, orang yang buat satu benda yang jelas-jelas salah. Baru ni menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri buat statement, dia bagi kuasa penuh kepada Jawi untuk bertindak kepada golongan-golongan transgender ni. Tuan-tuan tahulah transgender ni dia bukan transformer transformer lain. Transgender ni satu perbuatan yang dilaknat oleh Nabi SAW. Dosa besar. Semua tahu, maklum bidarurah, orang tahu dosa besar. Tetapi golongan ini boleh buat pula statement balas. Kenyataan Menteri Agama ni kata dia menyebabkan komuniti transgender ini merasa terancam. Di mana hak dia kait dengan perlembagaan dan sebagainya lah. Seperti biasalah mereka pertahankan. Dan ini merupakan satu perkara yang pelik. Bagaimana satu orang yang jelas-jelas salah. Tak maaf tuan-tuan, kita orang macam ni kita pun tak tahu, saya tak mau sebut nama lah. Tapi kita pun bila jumpa golongan macam ini, saya tak nafi ada lelaki yang memang lembut, secara zahirnya dia lembut, tapi dia bukan melembutkan diri. Lembut secara semula jadi itu lain. Tapi sampai kepada tahap pergi tukar identiti, tukar penampilan, tak sama seperti mana yang hari dia dilahirkan oleh ibu dia, ini satu benda yang tak dibenarkan. Tapi kerana benda-benda itu berlaku hari ini secara meluas, dan manusia sebahagian, bukan semua, kadang-kadang meletakkan neraca kebenaran ni, dia tengok bila mana ramai orang buat benda tu, biasa orang buat, dia kata takkan tak betul ramai orang buat. Tuan minta maaf, tuan, saya tadi bagi up satu status. Ada isu lah pasal forex trading 2-3 hari ni, ada orang up balik lah isu forex trading ni boleh ke tak boleh. Majlis Fatwa Kebangsaan dah buat statement, kata tak boleh lah, haram. Ada hujah mereka, walaupun mungkin ada sebahagian orang yang berpandangan lain, berbeza lah. Tapi pihak berautoriti, begitu juga seiring dengan Majma' Fiqhul Islami, mereka antarabangsa, kata tak boleh memperdagangkan mata wang ni. Jadi saya tengok satu status bagus lah, dia kata forex tu haram, kata dia, walaupun ada sebahagian ustaz yang masuk, kata dia. Sama juga kata dia, merokok pun haram walaupun ada ustaz yang merokok, kata dia. Begitu juga kata dia, betul, bukan kita condemn ustaz dah, maksudnya dia kata, dan juga dia kata insurance konvensional juga haram walaupun ada ustaz yang jadi ejen, kata dia. Satu status yang bagus lah. Bukan nak condemn mana-mana golongan, tidak, menunjukkan ustaz ni juga tidak maksum. Sama saya juga tak mustahil saya buat satu kesalahan, tetapi apabila kononnya kita seorang ustaz buat salah, kita bukan hujah kepada kesalahan tu. Takkan salah ustaz pun buat. Belum tentu. Kebenaran tidak diletak di atas satu-satu golongan, tak diletak di atas ramai orang buat. Kita lihat kepada hujah apa yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk dalam majlis-majlis seperti ini, walaupun sekarang ini mungkin masanya pendek sikit daripada biasa kan, dan orang yang nak datang, kita datang, mungkin kadang-kadang tak banyak pun yang kita dapat ingat bawa balik. Tapi setidak-tidak kita dapat duduk dalam majlis seperti ini, sekurang-kurangnya kita minta supaya dengan kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan, berkahnya majlis seperti ini menjadikan kita ini, tuan-tuan, sekurang-kurangnya ada benteng yang membentengi kita. Sekurang-kurangnya bila mana datang perkara-perkara yang mungkin boleh menyebabkan kita keliru, kita dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bimbing kita. Setidak-tidaknya kita berfikir dan kita meletakkan ukuran kebenaran kita sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, tuan-tuan. Zaman ini zaman yang sangat-sangat membimbangkan.
macam-macam jenis manusia, macam-macam jenis pandangan, macam-macam jenis cara orang memahami sesuatu perkara yang kadang-kadang kita tengok jauh beza, tak sama bagaimana difahami oleh generasi awal, salafus salih, Nabi, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pada zaman mereka. Sebahagian benda seperti mana hadis yang kita baca dulu, sahabat kata ada perkara yang dulunya kami pada zaman Nabi menganggap dia besar, tapi pada hari ini dianggap remeh oleh sebahagian manusia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah berikan kepada kita kelebihan dapat duduk pada majlis-majlis seperti ini, bertemu dalam majlis seperti ini, di kala mana mungkin di tempat lain ada pertemuan-pertemuan yang lain yang sebahagiannya Allah redha, sebahagiannya Allah tidak redha, tapi Allah pilih kita duduk sekejap dan setidak-tidaknya berikan sedikit masa ini, kita harapkan kebaikan-kebaikan yang dapat membantu kita di akhirat kelak, dan juga dapat sekurang-kurangnya membimbing kita di dunia ini untuk menyelamatkan agama kita pada zaman yang benar-benar mencabar ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kitab kita, insya-Allah. Bab yang seterusnya, yang lepas kita berhenti pada anjuran supaya boleh Riyadhus Salihin, anjuran kata makan daripada hasil usaha sendiri, menjaga harga diri dan tidak meminta dan mengharap kepada orang lain, yang kita baca pada pertemuan yang lepas. Insya-Allah kita masuk pada bab yang baru, iaitulah bab murah hati dan dermawan. Yang kita ingat, saya ingat kita dah masuk sikit hadis yang pertama pada pertemuan kita yang lepas. Wa anhu, hadis yang terusnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warithihi ma akhara, rawahu al-Bukhari. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ayyukum, siapakah daripada kalangan kamu, malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, siapakah daripada kalangan kamu yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Ada tak di kalangan kita yang lebih suka harta orang daripada harta sendiri? Harta waris itu maknanya orang punya harta, kita lagi suka pada harta sendiri. Nabi tanya pada para sahabat, siapa yang lebih mencintai harta ahli waris dia daripada harta dia sendiri? Lalu para sahabat jawab kepada Nabi, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih, daripada kalangan kami tak ada seorang pun yang melainkan dia pasti lebih suka dan lebih sayang kepada harta sendiri. Kita manusia, tuan-tuan, kadang manusia ni ada jenis manusia dia sibuk tengok apa orang ada, dia lupa tengok apa dia ada, menyebabkan kurangnya rasa bersyukur. Orang yang duk tengok, oh dia ada, kenapa aku tak ada? Akhirnya dia kurang rasa syukur, walhal apa yang Allah beri pada dia kadang-kadang lebih dia perlukan, dan itu lebih bernilai lagi. Nabi tanya, dan para sahabat jawab, daripada kalangan kami ya Rasulullah, kami mencintai harta kami lebih daripada harta orang lain. Soalan Nabi ni, tuan-tuan, sebab apa? Sebab ada benda yang Nabi nak bagi tahu. Apa kata Nabi? Fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warithihi ma akhar. Nabi nak betulkan cara faham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita ni bila faham harta kita lah. Ni kereta aku, ni kereta abang aku jaga kereta aku lah, kereta abang aku tak apa jaga. Manusia ni kadang-kadang bila dia pakai benda yang dia punya, dia jaga. Bila dia pakai benda yang orang punya, dia tak berapa nak jaga. Hand sanitizer, satu orang tunjuk satu gambar bagus kan. Bila hand sanitizer tu, sekarang musim pakai sanitizer kan. Bila sanitizer tu kita punya, kita pakai sikit-sikit ya. Sikit je cukup jaga. Jimat mahal. Bila kita tengok tu orang punya, oh tu dia picit. Kan orang punya dia tak sama kan. Sama juga bila kita pakai satu perkara, duduk satu tempat, bil elektrik kita yang bayar. Oi, jaga tuan-tuan. Tanya orang yang bayar bil elektrik sendiri, musim-musim bil melambung kan, jaga dia. Tapi kalau duduk tempat yang orang lain bayar, dia tahu orang lain bayar, oi, tak sama kadang-kadang sebahagian orang.
Tapi Nabi bagi tahu pada kita, kata Nabi SAW, fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warithihi ma akhar. Sesungguhnya kata Nabi, yang dikatakan hartanya sendiri itu adalah apa yang sudah dia sedekahkan. Ini nak beza cara faham. Nabi bagi tahu yang kita punya itu sebenarnya yang kita dah sedekah, yang itulah baru kita punya. Kadang-kadang ramai orang hari ni dia sibuk dengan harta yang dia sangka itu dia punya. Sedangkan apabila dia mati, harta itu automatik bertukar menjadi harta waris dia. Itu yang Nabi SAW bila bagi tahu pada kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayu sadaqatin a'zamu ajra? Ya Rasulullah, mana harta yang, mana sedekah yang paling bagus? Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahih syahih takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Nabi kata sedekah paling bagus ni ketika mana sihat, ketika mana kedekut. Sihat waktu tu sedekah, bukan waktu sakit dah nak mati dah. Orang pun tak boleh faham apa dia cakap. Tunjuk tu dia dua dia ni dia dah bukan tu. Waktu sihat sedekah, waktu kedekut. Saya urai dah dulu hadis ni. Kedekut macam mana tuan-tuan? Dengan diri sendiri kedekut. Selipar tu kalau jalan waktu hujan macam ni, kejap-kejap tergelincir. Jalan atas tal tu, pegang bahu orang. Kenapa? Rupa tapak kau lah. Jalan atas tar, tak rasa selipar, rasa tar, pakai lagi. Dia punya kedekut tu. Bini sampai marah, kadang cakap dengan anak, kau pergi buang selipar bapak kau tu. Lagi tak hilang dia pakai kan. Ketika mana dia kedekut dengan diri sendiri, tetapi bab sedekah dia laju. Itu bagus kan. Bila datang peluang sedekah, yang ni dia tak ada kira. Sedekah, orang datang korban, jom kita nak cari, ada satu bahagian lagi kosong. Mana-mana dia datang. Yang ini serahkan saya, jangan risau. Tengok selipar pun tak ganti-ganti, tapi korban masuk. Lain tuan. Itu ada martabat dia, sedekah yang bagus, kata Nabi SAW. Ketika mana kamu berangan nak jadi kaya, simpan. Ketika kamu ada target nak capai satu jumlah simpanan, ketika mana ada target hujung tahun, by the end of this year aku mesti ada 100,000, 200,000 dalam akaun. Waktu itu pun sedekah dia tak kedekut. Ini sedekah yang bagus. Sebab tu Nabi bagi tahu dalam hadis ini, kefahaman yang sama, harta kita adalah apa yang kita berikan tuan-tuan. Ini kita semua tahu. Tapi sebab itu sedekah ni, dalam hadis yang lain Nabi kata, was-sadaqatu burhan. Sesungguhnya sedekah itu bukti yang jelas. Bukti apa? Bukti iman satu orang. Bukan senang tuan-tuan nak beri keluar duit bagi orang, kalau tak kerana dia tahu yang dia bagi itu tersimpan di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasal zahirnya orang nampak rugi. Aku kerja siang malam, senang-senang nak bagi bantuan. Asyik minta bantuan ni, senanglah minta bantuan. Jangan-jangan kau dah kaya-kaya minta bantuan apa? Aku kerja banting tulang dah. Orang yang beriman dia tahu apa sahaja peluang untuk dia simpan harta dia di akhirat. Tuan-tuan, kat bank kita simpan belum tentu selamat, walaupun majoriti selamat. Tahun lepas saya pergi ketika bawa jemaah umrah, ada kawan-kawan yang bertugas 1 bulan di Mekah untuk urus jemaah selama 1 bulan. Dia cikgu, gaji dia masuk, kemudian adalah allowance bertugas tu. Balik Malaysia, saya duk baca Facebook dia sampai saya kontak. Kenapa? Tuan-tuan, clear dalam Maybank dia, akaun Maybank, duit gaji habis, allowance habis. Adalah orang yang duk buat nanya ke dia tu. Ketika dia duduk sana balik kosong. Boleh berlaku. Saya sebut pula nama bank yang sana. Boleh berlaku. Tapi apa yang tersimpan untuk kita di akhirat, kalau kita betul-betul ikhlas, kita menepati syarat-syarat nak jadikan harta itu, simpanan itu kekal untuk kita di akhirat, kekal dia, tak mungkin dia hilang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu jangan tertipu. Ramai orang tertipu. Dia sangka dia punya. Belum dia mati lagi, ahli waris duduk bertekak dekat bawah. Dia sakit kat atas. Sakit kat atas, doktor tengah rawat, kat bawah dah bergaduh dah.
Anak yang sulung dah tanya, berapa banyak? Kira-kira dia kata, harta ayahanda. Dia kata, doktor kata apa? Penyakit ayahanda bertambah teruk. Itu ada harapan mati. Yang kat bawah dah seronok ni. Nunggu ini. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini satu perkara yang berapa lamalah kita nak bawa harta itu dalam kehidupan ni kalau kita tak jadikan dia manfaatnya panjang sehingga ke akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang seterusnya, wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqun nara walau bi syiqqi tamrah, muttafaqun alaih. Hadis yang popular, hadis yang biasa kita dengar, selalu tuan-tuan dengar, selalu ustaz-ustaz kita baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, jagalah dirimu daripada api neraka, walau bi syiqqi tamrah, walaupun nak jaga tu tak ada apa dah melainkan dengan sebutir tamar, walaupun dengan hanya, dalam terjemahan yang lain huraian yang disebut, walaupun dengan hanya bersedekah sebiji tamar. Jangan pandang remeh sedekah yang sikit. Orang datang bawa tabung ni, kita banjir, tabung kebajikan ni pakat tolong saya ada RM2 nak bagi, malu kan. Tak, jangan malu, bagi tuan. Kadang-kadang RM2 itu lebih bernilai daripada yang lebih besar. Kadang-kadang RM2, satu orang yang dia cuma ada RM2, dia bagi RM2, dengan orang yang ada RM20,000 bagi RM2. Tak sama nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, katharat hunniyah. Kadang-kadang satu amalan yang kecil dijadikan banyak oleh Allah dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata, jaga diri walaupun dengan hanya sedekah sebutir tamar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu antara perkara yang boleh kita lazimi diri kita, tetapkan jadual kita dalam satu hari mesti ada sedekah. Mesti sedekah. Jadikan sikit tak apa, tapi konsisten. Sebab tu kita baca tuan-tuan dalam suratul Munafiqun ayat akhir tu kan, kata orang yang nak mati, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhan, tolong kalaulah boleh kau tangguhkan aku sekejap saja, ajalin qarib. Dan kalau kita tengok dulu tuan-tuan, popular waktu saya kecil-kecil dulu, apa, sajak sakaratul maut kan, makan geleng kepala, minum geleng kepala kan, panjang umur berapa tahun kau mau kan. Dia minta pada Allah dalam Al-Quran tadi, Allah bagi tahu, lambatkan aku sekejap saja, fa asaddaqa, aku nak pergi sedekah. Maka ketika duduk sihat ni tuan-tuan, jangan sia-siakan peluang. Dan saya yakin setiap tuan-tuan ada sedekah yang tuan-tuan sembunyikan. Jadikan tuan-tuan, ada sedekah yang kita sembunyikan, yang orang tak tahu. Kita harapkan bila kita mati esok barulah orang tahu. Kalau orang tahu waktu kita hidup ni tuan-tuan, kita tak syok. Jadikan diri kita begitu. Jangan kita sedekah, bagi sedekah, print pula muka kita kat sampul tu. Orang tak tahu siapa bagi pula. Ini haji ni bagi. Orang tak tahu pun orang jadi tahu. Latih, bukan maksud saya kalau sedekah tu dalam bentuk NGO, badan-badan yang diaudit, itu kita kena buat pastikan dia disampaikan secara telus lah. Tapi maksud saya ini sedekah peribadi. Cuma kita jadikan ada yang orang tak tahu. Yang orang tahu tu, kalau orang tahu, tahulah. Tapi kita bukan satu orang yang saja publish benda tu. Sebab kita bimbang tuan-tuan. Bukan saya kata orang sedekah, orang nampak ni tak ikhlas, tak. Wallahu ta'ala alam. Niat satu orang Allah saja yang tahu. Wallahu Allah yang tahu apa yang tersembunyi, kita tak tahu. Tetapi kenapa para ulama salafus salih mereka ini sembunyikan sedekah mereka, sembunyikan amal salih mereka, sembunyikan perbuatan-perbuatan kebaikan mereka? Kenapa? Kerana mereka bimbang jalan-jalan yang syaitan akan gunakan untuk rosakkan mereka. Di kalangan mereka ada yang solat malam. Ketika solat malam tuan-tuan, dia tidurkan isteri. Tidurkan isteri tu, bagi isteri tidur. Biar isteri pun tak nampak, bangun dia sendirian. Isteri nampak, isteri diam. Selama-lama dia hidup, dia salat malam, dia tak nak orang tahu. Dia menangis waktu malam, dia akan pastikan orang tak nampak yang dia menangis.
Kadang-kadang ada orang dia suka mata dia bengkak sikit. Orang tanya, kenapa bengkak mata aku? Malam tadi qiyamul lail, nangis, sedih. Sedih banyak. Jangan, tuan. Ada orang suka, dia suka nak jadikan sungguh-sungguh bila sujud tu dia tenyeh sungguh dahi dia. Tenyeh kenapa? Nak bagi jadi hitam. Jangan, tuan. Jangan. Tak, kalau yang semula jadi tu wallahu taala. Saya ingat guru saya kata, kalau ada hitam tu pun semampu kalau boleh hilangkan, bahaya. Hilangkan kalau mampu. Kalau tak, jangan jadikan benda itu satu kebanggaan untuk kita. Bimbang-bimbang syaitan yang tidak pernah tidur itu menusuk masuk dalam hati kita, akhirnya menghilangkan apa yang dinamakan sebagai keikhlasan. Jaga diri daripada neraka, kata Nabi, walaupun dengan hanya sebutir tamar. Kemudian daripada Jabir radhiyallahu anhu, hadis seterusnya, qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la, muttafaqun alaihi. Dia kata daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata Jabir, masuila, tidak pernah sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dimintai sesuatu, kata dia. Nabi ni bila orang minta sesuatu yang Nabi ada, minta benda yang Nabi ada, tak pernah Nabi mengatakan tidak. Ini satu adab Nabi. Nabi berusaha untuk tidak menghampakan orang. Dan saya belajar dulu, tuan, orang guru saya kata, orang nak pinjam duit, kita tak mampu bagi berapa kita mampu. Ataupun orang perlu bantuan, tak mampu bantu seperti mana yang dia nak, bagi apa saja kita mampu. Jangan biarkan hilang peluang kebaikan begitu saja. Jangan. Kita tak mampu, tak apa, tapi kalau ada seorang kawan yang mungkin boleh tolong, cuba kontak. Mungkin mudah-mudahan dengan itu ada juga saham kebaikan untuk kita. Dan Nabi ajar kita, walhal tuan-tuan, Nabi ni maksum, Nabi ni dijamin syurga, bahkan syurga yang paling tinggi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk satu contoh yang kadang-kadang kalau kita tengok pada diri kita sendiri, saya sendiri tuan-tuan, kadang-kadang malu kita. Malu kita. Tak mampu kita nak ikut jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab sedekah ni, dalam bab membantu orang lain. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis yang selalu kita dengar, dalam hidup ni jalan kebaikan begitu banyak. Ramai orang mungkin berada dalam kesempitan yang orang itu singgah kepada kita untuk minta kita lepaskan dia daripada kesempitan. Macam-macam sebab. Duit satu bab, macam-macam bab yang lain. Tapi orang beriman ni tuan-tuan, apabila dia faham apa yang Nabi SAW sebut, man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan seorang muslim daripada satu kesusahan, farrajallahu, Allah akan melepaskan dia kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hari akhirat esok tuan-tuan, cerita susah ni bukan sikit-sikit. Susah akhirat ni bukan susah yang boleh kita bayang atas dunia. Kurab, Nabi kata banyak susah hari kiamat besok. Tapi siapa yang nak Allah banyak lepaskan dia di akhirat daripada susah tersebut, banyaklah atas dunia ni lepaskan orang daripada kesusahan. Faman kana fi hajati akhihi, kata Nabi, siapa yang berada dalam hajat saudaranya. Ada orang berhajat sesuatu yang mana hajat tu baik dan tak dapat disempurnakan, melainkan dengan kita campur tangan, kita beri tolong. Kanallahu fi hajati, kata Nabi, Allah akan berada dalam hajat dia. Maka mana hajat yang lebih besar untuk kita tuan-tuan, melainkan hajat kita kepada Allah pada hari Allah menentukan siapa di syurga dan siapa di neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu orang beriman ni dia ada satu magnet kepada kebaikan. Datang peluang, dia akan jadi orang yang sabiqun, orang yang ke depan, orang yang cepat. Ambil, walaupun tak dapat banyak, dia ambil sikit. Kalau dia dapat ambil banyak, dia ambil banyak. Dan lebih seronok lagi, dia ambil banyak dan disembunyikan kebaikan. Allahu Akbar. Orang tak tahu dia yang tolong. Dia tak cerita kat orang, tak ada. Dia tu dulu anak dia dapat masuk universiti, itu aku. Dia pula cerita, orang tak tahu kan. Dia buka cerita, Allah hilang kebaikan. Jangan tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan. Ini hadis biasa tuan-tuan dengar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, tidaklah ada suatu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba,
illa malakan yanzilan, melainkan akan turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Ini tuan-tuan biasa dengar, saya pun pernah baca dulu sekali di sini. Apa dia doa dua malaikat ni? Yang pertama, ya Allah, berilah kepada orang yang munfiq, orang yang menginfakkan hartanya. Khalafa, beri kepada dia galang ganti. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah pula, jadikan kepada orang yang tidak mau sedekah, orang yang tahan harta, kedekut. Piramli kata kedaung. Apa benda kan? Kedekut kan? Kedaung tak tahu benda masuk kan? Kedekut. Orang yang kedekut, tak mau bagi harta, tak mau infak ni, talafa, bagi dia kebinasaan. Allahu Akbar. Doa tuan-tuan. Malaikat doa. Makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa setiap hari. Jadi sebab itu saya jumpa beberapa orang dalam hidup saya yang setiap pagi dia akan sedekah. Macam-macam bentuk sedekah, tuan-tuan. Sedekah ni macam-macam bentuk lah. Tapi yang penting sedekah. Sikit banyak duit, kadang-kadang kita keluar pada surau sekarang ni, jamuan tak ada kan, kita pergi ngeteh kan, kawan-kawan pergi ngeteh, kita pergi tengok, hari ni Pak Haji tu makan, aku bayar, kita bayar, kita pergi gitu. Tak begitu, tak adalah belah tu, Ji saya dah bayar. Janganlah, tak bayar, diam je. Anda bagi tahu pula, saya dah bayar, ni meja 1, 2, 3, 4 semua saya bayar. Oh, jadi lain pula kita kan. Allah, kita itu benda-benda yang kadang-kadang tuan-tuan, orang dulu-dulu, orang tu dia buat benda tu. Bukan benda mahal pun. Kuih-kuih 2-3 biji, bagi satu perkara yang mungkin di dunia orang nampak remeh, balik di akhirat tuan-tuan barangkali besar dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu lazimkan diri kita. Dan bila hadis ini Nabi sebut, menyebabkan kita sepatutnya ada rasa terangsang nak dapatkan doa ni setiap hari. Jangan kita duduk lah, aku hari ni belum sedekah dah, aku hari ni belum dapat doa malaikat ni. Oh, kita akan rasa syok kan. Belum dapat doa malaikat hari ni, cepat-cepat sedekah cepat. Jadikan lepas subuh mesti cari jalan sedekah. Apa-apa jalan sedekah. Paling tidak tabung ada bau biji. Paling tidak kan. Cari mana-mana orang susah, bagi orang, pelbagaikan sedekah, pelbagaikan. Sebab kita tak tahu tuan-tuan di mana Allah nak letak redha dia untuk kita. Dan dapat doa ni tuan-tuan, ganti ni tuan-tuan. Jangan pula kita main matematik, aku sedekah RM10 Allah, tapi dah pukul 10 ni tak dapat ganti pun. Nak kata aku sedekah lepas subuh tadi, dah matahari tegak dah ni, tak ganti pun lagi. Dah, jangan begitu. Allah bagi dalam pelbagai bentuk. Ini kita maklum tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menyebut apabila malaikat sebut talaf ni apa? Binasa ni ada dua macam tadi. Ini kita kena takut. Orang yang kedekut kena ingat. Malaikat doa mumsikan talafa, ya Allah bagi binasa orang yang kedekut harta dia. Kalau kata para ulama, talaf ni ada dua bentuk. Satu hissi, satu lagi maknawi. Sama ada binasa tu secara jelas. Hissi ni maksudnya terang, harta tu musnah. Orang minta tolong, dia ada duit, dia tolong, saya nak hantar anak pergi sekolah, motor pancit, pergi, tolong saya pinjam saya RM10 tukar tayar motor. Ada duit, ada. Kau ingat aku welfare? Oh, dia punya ayat. Ingat ni welfare, sudah senang-senang minta. Sekejap lagi dia naik motor, tayar dia dua-dua meletup. Kan Allah boleh bagi contoh kan, Allah boleh jadikan. Dan ramai orang macam tu kan. Ketika mana dia kedekut, Allah binasakan harta yang dia kedekut. Satu. Yang kedua, talaf maknawi, binasa dalam bentuk maknawi, tak nampak, iaitu dicabut keberkatan. Dicabut keberkatan daripada hartanya, yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakah ni satu benda yang tak nampak. Tapi bila dicabut keberkatan tuan-tuan, tak dapat pun kita nak menikmati harta tu. Kata orang tu ribu-ribu jadi abu kalau tak berkat. Ribu-ribu jadi abu kalau tak berkat. Kadang-kadang ada orang penghasilan dia sikit tapi barakah. Dia boleh sedekah, dia boleh macam-macam kebaikan dia boleh buat. Dan itulah keberkatan bila harta itu banyak disimpan untuk akhirat dia.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, latih. Kita ada anak, kita ada cucu, latih. Pagi dah sedekah belum? Sedekah. Sedekah macam-macam cara lah. Senyum sedekah ke? Tapi duk main senyum saja. Duk setahun dah main senyum saja tak jadi juga lah. Latih, beri harta. Latih beri harta. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan portion. Ini orang beritahu pada saya lah, kita pun cuba amal. Kalau kita mampu, jadikan portion. Sedekah ni dua bentuk tuan. Sedekah wajib, saya selalu sebut. Zakat wajib, ini no excuse. Sampai nisab cukup haul, bayar. Jangan tunggu orang minta. Sebab dua dosa paling besar dalam bab harta ni, sama ada dosa tak bayar zakat atau dosa makan riba. Dua dosa paling besar. Jadi zakat kadang-kadang sebahagian orang dia tak keluar pasal dia rasa rugi. Rugi lah. Orang tak minta, dia kata cantik, tak ada orang minta, tak payah keluar. Walhal itu bahagian orang lain daripada harta dia. Zakat wajib. Ada juga sedekah yang sunat. Ini sedekah yang selain daripada zakat. Ambil, beri, dan di situlah tuan-tuan mudah-mudahan Allah beri kepada kita ganti di dunia dan tersimpan juga dia untuk kita di akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, hadis pendek-pendek dalam bab ini. Wa anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Nabi sebut qala Allah taala, mana hadis ni? Hadis qudsi. Anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik, muttafaqun alaih. Ini hadis qudsi. Nabi kata, Allah berfirman, kata Allah, anfiq, berilah, sedekahlah wahai anak-anak Adam, nescaya kamu akan diberi sedekah pula. Yunfaq alaik, maknanya bagilah, nanti kamu dapat balik. Cuma dapat balik ni kita sebut, dia bahasa orang putih kata unquantifiable. Kita tak boleh nak ni. Barangkali Allah bagi kita jumlah yang sama. Aku ada tuan-tuan ya, saya ingat saya dengar di radio IKIM, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, Ustaz Muhammad Al-Amin yang apa nama saya silap kan. Dia kongsi, dia bagi betul IKIM, dia bagi sedekah ke orang, dapat balik on the spot. Dia belikan anak kawan dia kata dia ziarah anak kawan ni, sambut birthday kawan tu, anak dia birthday. Jadi dia pula, dia kata gatal mulut pergi tanya. Dia tanya, abang nak hadiah apa? Dia pergi tanya, budak tu kata nak basikal. Nak kata tak boleh dah, tanya nak apa, basikal pula harga boleh tahan tuan-tuan 250. Dah tanya pergi beli tuan, belum sampaikan basikal kat budak tu lagi, orang telefon dia nak bagi 2,500. Dia nak pergi Mesir, tak silap, ada program waktu tu. Tanya, Ustaz, saya dengar Ustaz nak pergi Mesir ni, saya dah niat nak sponsor tiket. On the spot dapat. Ada orang dapat macam tu tuan-tuan, ada. Tapi bukan satu hak kita untuk kita tentukan, ya Allah, aku keluar ni, aku nak balasan dalam bentuk ni. Itu tak boleh. Itu tak boleh lah. Itu bukan hak kita. Barangkali Allah lepaskan kita daripada mudarat yang setimpal daripada itu. Barangkali Allah berikan dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Yang mana tuan-tuan, yang penting apabila Allah beri kepada kita dan kita dapat, dan kita akan redha. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu janji Allah kata, berilah, sedekahlah dan infaklah, maka kamu akan diberi. Yunfak, kamu akan dapat juga perkara yang sama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bekal, selain daripada bekal amal salih yang kita buat, tapi bekal yang paling jelas berdasarkan hadis-hadis yang kita baca, bekal ini tersimpan untuk kita. Buku akaun yang ada depan Allah Subhanahu Wa Taala besok akan terlihat. Ketika mata buka tak nampak, mata tutup besok nampaklah kita. Maka kita ambil peluang tuan-tuan. Dan kita tak boleh semak pun buku akaun, tak payah semak pun tuan-tuan. Kita semak isteri, tolong kira berapa aku dah sedekah sepanjang aku hidup ni. Tak payah tuan, Allah takkan silap kira. Bank boleh nak kita pergi semak, kemas kini penyata. Akhirat Allah simpan untuk kita tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, Allah redha kepada keduanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Ada orang datang, satu orang laki-laki bertanya kepada Nabi, ayyul islami khair, apakah amalan di dalam Islam ini yang terbaik? Ni banyak orang datang tanya Nabi. Bagus soalan ni lah. Dan jawapan-jawapan Nabi tu
menyebabkan kita dapat satu guideline. Lalu kata Nabi, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis ni saya belajar sekolah menengah tingkatan 2 silap saya. Bila orang nak datang tanya pada Nabi, apakah amalan yang terbaik dalam Islam ini? Maka Nabi kata, tut'imut ta'am, beri makan pada orang. Sebab itu beri makan ni penting, tuan. Beri makan ni pahala. Jangan kita marah. Kadang-kadang ada orang marah. Saya waktu belajar dulu, orang marah pada masjid di IPG tempat saya belajar, sebab asyik-asyik buat jamuan. Asyik-asyik buat jamuan, asyik makan ni, tak ada benda lain. Tuan-tuan, ada ni Nabi kata beri makan. Beri makan. Kami duit derma di pusat, tak boleh pasal tu tak boleh panggil masjid lah, pusat pengajian Islam tu, fokusnya kita nak jadikan buka puasa untuk student Muslim sepanjang Ramadan ni free. Tu fokus utama lah. Yang lain infrastruktur, sebab IPG dia ada bajet dia. Tapi ada juga orang marah, belilah sejadah ke apa kata dia. Yalah, sejadah kita beli juga, tapi makan ni besar. Nabi sebut dulu, tut'imut ta'am, beri orang makan. Beri makan kepada orang. Tapi Nabi kata juga wa taqra'us salam, dan juga bacakan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Beri salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Ini kebiasaan yang selalu dah kita betul-betulkan. Beri salam ni bukan mesti kenal. Jangan orang beri salam kat kita, kita pandang balik ke dia, awak kenal saya ke? Awak kenal ke? Beri salam. Orang tak kenal pun beri salam. Mudah-mudahan dengan budaya memberi salam ni, tuan-tuan, akan dapat menyuburkan kasih sayang. Kadang-kadang ada orang dia suka sebut selamat pagi, tapi salam tak mau sebut. Tak payah. Selamat pagi nak sebut tu nombor 2, nombor 3, tuan. Salam nombor 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuma sebut tu dengan sebutan yang betul lah. Jangan kita tukar dia punya apa dia panggil lahjah tu jadi lain lah. Assalamualaikum. Panjang pula. Yang jawab Waalaikumsalam, ada sabdu pula. Waalaikumsalam. Tak payah sebut Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sebut dengan betul. Kan ada hadis Yahudi duk main-mainkan Nabi. Assalamualaikum ya Muhammad. Yahudi jahat lah. Dia sebut laju-laju. Kadang-kadang orang kita punya Assalamualaikum, jadi macam Assalamualaikum lah. Jadi lain bunyi dia. Makna tak ada. Assalamualaikum. Itu sebutan yang betul. Yahudi bagi Nabi Assalamualaikum ya Muhammad. Salam. Mati ke wahai Muhammad. Bunyi macam salam. Jahat. Aisyah jawab, wa'alaikassalam wal la'nah. Aisyah geram. Atas kau kematian dan laknat Allah. Nabi punya lembut. Nabi ni, Nabi tegur Aisyah, rifq. Aisyah lembut. Nabi kata Allah suka lembut. Dia jawab macam, bagi salam macam tu, tak payah jawab panjang, tak payah tambah laknat, jawab wa'alaikum saja. Apa yang kau doa kat aku, kau dapat balik, itu je. Tak payah sebut. Ini hebat akhlak baginda Nabi SAW. Maka Nabi kata beri makan. Jadi kita bila mampu, tuan-tuan, beri makan. Makan ni pula, tuan-tuan, bukan mesti kita, jangan kita tetapkan kalau bagi orang makan kena macam bertanding pula. Orang sebelah tu hari buat kenduri nasi biryani, takkan aku nasi putih tu, malu lah. Buat malu company. Kerja kahwin tu orang bertanding-tanding pula. Tanya pula jiran sebelah tu hari berapa sekepala. Dia RM10, takkan aku RM7. RM7 ada lagi ke, tuan-tuan? Ada lagi RM7? Tak ada kan? Tak dapat. Agak tu saya cakap rumah agak zaman anak kita besok berapa satu kepala. Allah Akbar. Lauk kicap. Lauk kicap dapat dah RM7. Allah Akbar. Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita sampai kita rasa benda tu mesti dalam bentuk yang mahal. Tak, bagi orang makan. Bagilah dengan kadar kemampuan kita. Tapi tak pernah jumpa lagi orang buat kerja kahwin bagi makan bihun, tuan-tuan. Ada bihun dengan telur. Itu adat. Tak mampu kita. Kalau mampu kita buatlah, tak ada masalah. Kalau tak mampu, bagi kadar kemampuan, tak ada masalah. Yang penting kita beri makan makanan yang baik untuk orang lain. Jadi tuan-tuan, Nabi kata yang kedua, beri salam kepada orang yang dikenali dan juga orang yang tak dikenali. Maka di sini juga termasuk dalam sedekah juga adalah beri makan. Bagi makan. Banyak orang buat sekarang, tuan-tuan, pergi makan pack dalam bentuk yang uruskan Syria, musim sejuk dan sebagainya. Kita pastikan mampu kita cari agensi yang betul-betul buat.
Tapi setelah kita cari, kita bagi, tapi kalau orang tipu juga kita, ada berlaku juga tuan-tuan bila ada ditangkap satu orang, bila datang musim Syria dia bawa tabung Syria. Bila datang musim melainkan dia pakai, dia tukar baju tukar, ada juga tuan-tuan. Tanggungjawab kita pastikan semampu kita ini betul-betul sampai. Tapi kalau seandainya tak sampai atau tersilap sedekah, kan ada hadis panjang tuan, hadis orang yang berazam nak sedekah waktu malam, hadis riwayat Muslim. Nabi kata dia berazam nak sedekah, tengok-tengok malam pertama dia pergi sedekah dekat pencuri dia nak sedekah, nak sembunyi sedekah. Esok pagi orang cerita malam tadi ada kaki kelepet dapat sedekah. Dia kata sudahlah, sedekah aku salah. Malam kedua dia azam lagi, dia pergi bagi pula dekat satu pencuri tadi. Pencuri tu keluar nak beroperasi, dia dapat hasil tak operasi, dia malam tu off duty dalam film ni kan. Yang kedua wanita penzina, dan yang ketiga saya tengok hadis riwayat Muslim panjang. Silap, dia nak bagi sedekah, dia kata ya Allah kau tahu aku nak bagi sedekah tapi aku tersilap bagi salah orang. Tapi dia bermimpi, dalam mimpi tersebut apa pun sedekah dia semuanya telah menjadi manfaat. Orang yang mencuri bila dapat sedekah rasa malu, dapat sedekah akhirnya dia berhenti mencuri. Si penzina akhirnya berhenti berzina. Semua Allah jadikan asbab kepada kebaikan, dan sedekah dia diterima. Jadi kita berilah sedekah semampu kita. Kita pastikan jalan yang kita bagi itu sampai kepada maksud kita, mudah-mudahan. Tapi seandainya diselewengkan dan sebagainya, sudah terkeluar daripada tanggungjawab kita. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa anhu, kita sempat banyak hadis malam ni sebab hadisnya pendek-pendek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anhu ni siapa? Abu Hurairah juga. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة الطرف الخير. Hadis ini Nabi kata apa? Ada 40 macam perbuatan baik. Yang tertinggi adalah memberikan binatang ternak untuk diambil susunya sahaja, dan tidak ada seorang pun yang mengerjakan satu daripada 40 macam perbuatan itu kerana mengharapkan pahala daripada Allah dengan penuh kepercayaan dan balasannya, melainkan Allah akan masukkan dia di dalam syurga. Dia kata pengarang kitab ini telah dibincangkan hadis ini pada bab yang lain sebelum ini. Cuma nak sebutnya ada banyak jalan-jalan kebaikan. Dalam Riyadhus Shalihin ini ada satu bab dia kata banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ada bincang hadis di situ. Tapi maksudnya tuan-tuan, hadis Nabi kata siapa saja yang melakukan kebajikan yang ketika mana dia buat hatinya betul-betul semata-mata nak redha Allah. Ini cabaran kita tuan-tuan. Buat tu satu bab, mungkin kita buat, tapi hati ni nak betul-betul redha Allah. Tak kisahlah orang yang terima ni kenang budi aku ke tidak. Ya, aku bagi ni, besok lusa tak kisahlah dia buat baik ke, dia buat buruk kat aku ke, biar dia. Aku bagi ni lillahi ta'ala. Ini cabaran. Kadang-kadang benda-benda yang datang kemudian ni rosak kita. Kita bagi bila 5 tahun, 10 tahun sudah. Tiba-tiba hari ni dia buat sakit hati kita. Atau kita susah, kita minta tolong, dia tak mau tolong kita. Waktu tu terkeluar pula lah. Dulu kau susah, aku tolong, susah payah, siang malam aku nolong kau. Kita sebut. Habis kan? Habis. Clear. Allah kata seperti mana batu yang ditimpa hujan, habis ungkit lah. Maka hati mau jaga, benar-benar dia mengharap redha Allah, kata Nabi, melainkan orang ni Allah akan masukkan dia dalam syurga. Kadang-kadang tuan, dalam hidup kita ada orang cakap tak payah tak guna kau buat baik kat dia. Dia tu bukan kerti kenang budi Allah, tuan-tuan. Allah bagi pada manusia berapa ramai yang tak kenang budi. Allah bagi kat kita berapa ramai manusia tak kenang budi, tuan-tuan. Ramai. Allah bagi. Demikian juga kita, tuan-tuan. Kita nak bagi kebaikan ni, kita bukan kira dia ni kenang budi ke tak kenang budi ke. Kalau betul-betul kita nak buat baik, ikhlaskan hati kita kerana Allah Subhanahu wa taala, dapat janji Allah syurga. Last sekali tuan-tuan, An Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam
innaka in tabdhulal fadla khairun lak wa in tumsikhu syarrun lak wa la tulamu ala kafaf wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairu minal yadis sufla. Rawahu Muslim. Daripada Abu Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ya bna Adam, wahai anak-anak Adam sekalian, innaka in tabdhula fadlal khairun lak, sesungguhnya jika kamu mendermakan, yakni kelebihan daripada harta yang kamu miliki, itu sangat baik bagimu. Kadang-kadang orang debat, orang Islam ni bagus jadi kaya ke bagus jadi miskin? Dua-dua bagus. Kaya bagus. Siapa kata kaya tak bagus? Kaya bagus. Bila kaya lagi banyak sedekah. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada dia nak bagi macam mana? Dia nak bagi, saya nak bagi sedekah, tapi saya nak makan pun tergelincir kan? Tak sama lah. Jadi kaya perlu. Bahkan kaya yang syukur itu lebih bagus. Banyak dia sedekah, manfaat untuk umat tu luas. Nabi kata apa? Wahai anak Adam, jika kamu mendermakan kelebihan daripada hartamu, maka ia sangat baik bagimu. Dan kata Nabi, wa in tumsikahu syarrun lak, adapun jika kamu tahan saja, maknanya kedekut, tidak mahu mengeluarkan hartamu untuk infak, maka ia syarrun, ia kejahatan, ia buruk bagimu. Dan kata Nabi lagi, wala tulamu ala kafaf wabda biman ta'ul, dan janganlah, kata Nabi SAW, dan kamu tidak tercela di atas kesederhanaan, tak akan dicela orang yang bersederhana, dan mulailah daripada orang yang menjadi tanggunganmu. Ini kadang-kadang bab infak ni, siapa kita nak dahulukan? Kaum kerabat kita dulu. Infak ni dahulukan kaum kerabat. Ada adik-beradik kita susah, dahulukan dia. Yang kita pergi sedekah hak Kemboja banyak ribu lah kita pergi tolong. Adik-beradik melarat sebelah rumah buat tak nampak, tak jadi tak? Kena dahulu. Kemboja tolong juga, tapi maksudnya dari sudut yang mana kita nak dahulukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi suruh dahulukan saudara yang dekat. Ingat tuan-tuan, saya belajar dulu, saya kata sedekah ni, dia kata cari saudara mara, dan kalau boleh, kata dia bagusnya, cari saudara mara yang kita benci dia, pergi bagi sedekah. Ini macam mana nak buat? Kita ada adik-beradik yang kita tak bertegur kan dia bertahun-tahun dah, kita nak bagi sedekah, cari dia, aku benci kau ni, tapi nak sedekah. Boleh tak? Tak mampu kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebenarnya itu hikmahnya. Suatu sedekah ni menghidupkan balik kasih sayang. Jadi kita, tuan-tuan dan dirahmati Allah, carilah kaum keluarga kita, utamakan. Bila mana kita nak bagi bantuan, nak sedekah, nak infak harta, dahulukan kaum keluarga kita terlebih dahulu. Tu bunyi azan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita berhenti di sini dan kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jiwa-jiwa yang seronok, yang gairah untuk menambah simpanan akhirat kita. Nak lalu. Okey, sila. Nak habis, nak tutup. Jadi nak tutup lah. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita dan Allah jadikan pertemuan kita pada malam ini balik kita bersama dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allimna wa zidna 'ilma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah takbir, Allah akbar.